Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Ini Berita Pagi. Baik, kita memula dengan perkembangan terkini COVID-19. Kementerian Kesihatan mengenal pasti 2 lagi kluster baharu semalam. Kedua-duanya merupakan kes jangkitan import iaitu kluster Hyde Park dan kluster PUI Melbourne. Kluster Hyde Park dikesan di sebuah kapal di Pelabuhan Kelang, Selangor. Pengesanan susulan saringan COVID-19 ke atas kru kapal tersebut sebelum pulang ke negara asal. Setakat ini, 24 orang bukan warga negara telah disaring. 4 daripadanya positif jangkitan dan selebihnya bebas COVID-19. Manakala kes indeks kluster PUI Melbourne pula dikesan pada seorang pelajar warga tempatan yang pulang dari Australia 15 Julai lalu. Beliau yang tidak bergejala didapati positif COVID-19 pada 17 Julai dan telah dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak. Hasil pengesanan aktif, terdapat 2 kes positif dalam kluster tersebut. Seramai 21 kontak rapat yang terdiri daripada penumpang pesawat dan kenderaan awam yang berkaitan telah disaring dan masih menunggu keputusan. Sementara itu, 16 kes baharu dilaporkan menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia setakat pukul 12.30 hari semalam sebanyak 8,831 kes. Terdapat 4 kes telah pulih dan dibenar discharge dengan jumlah kumulatif 8,566 kes. Kementerian Kesihatan dalam satu kenyataan memaklumkan 16 kes baharu melibatkan 8 kes import terdiri daripada 4 warga negara Malaysia dan 4 lagi pemas tautin tetap. 8 kes penularan dalam negara pula melibatkan 7 kes kalangan warga negara Malaysia dan 1 bukan warga negara iaitu kes saringan untuk berlepas ke luar negara. Sehingga kini hanya 5 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Tiada pertambahan kes kematian dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal 123 kes. Sekiranya berlaku pertambahan kes positif COVID-19 yang mendadak, Kementerian Kesihatan berkemungkinan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di kawasan terlibat. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali menegaskan perkara itu susulan kewujudan 8 kluster aktif COVID-19 di Sarawak. Datuk Dr. Nur Azmi berkata, satu pasukan petugas khas akan dihantar untuk meneliti situasi semasa di sana sebelum keputusan untuk melaksanakan PKPD di lokaliti terlibat dimuktamadkan. Kata anyway, kalau kes mendadak tinggi dan banyak, maka kerajaan akan bertindak. Macam kita buat dulu, localize kan, lockdown. Ya, memang saya kata tadi bukan seluruh negeri, katakanlah di satu negeri, di satu tempat, di situlah. Beliau memaklumkannya pada sidang media di Parlimen. 8 kluster COVID-19 yang masih aktif di Sarawak adalah kluster Sentosa, kluster tapak pembinaan, kluster syarikat kejuruteraan, kluster Mambong, kluster pusat perubatan, kluster Jupiter, kluster Pasar Setutong dan kluster Jeti Kuching. Masih ramai individu yang enggan patuh arahan walaupun sudah diingatkan setiap hari. Terus terbabit dengan aktiviti melibatkan kehadiran orang ramai dan menyukarkan penjarakan sosial. Semalam juga 75 individu ditahan, 3 daripadanya direman manakala yang lain dikompaun. Menteri Kerajaan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi kenyataan medianya memaklumkan 61,246 pemeriksaan dibuat oleh Task Force Operasi Pematuhan semalam. Pemantauan dilakukan di 3,689 pasaraya, 5,588 restoran serta 1,621 penjaja. Ia termasuk 1,239 kilang, 3,673 bank dan 857 pejabat kerajaan. Tidak terkecuali 1,080 terminal pengangkutan darat, 321 terminal pengangkutan air serta 130 terminal pengangkutan udara. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan 40 rakyat Malaysia yang pulang dari India semalam akan dikuarantin wajib 14 hari di Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan ILKAP Bangi, Selangor. Mereka merupakan jemaah tabligh yang tidak berjaya pulang ke Malaysia 17 Julai lalu. Pusat pemantauan itu akan diselia petugas kesihatan, Kementerian Kesihatan dan dikawal polis. Justru lawatan pihak luar termasuk ahli keluarga tidak dibenarkan sepanjang tempoh kuarantin. Dalam pada itu, dari 10 Jun hingga semalam, 22,869 individu telah disaring di pintu masuk KLIA.
Daripada jumlah itu, 22,791 didapati negatif dan sedang menjalani kuarantin wajib di rumah masing-masing. 78 individu yang positif pula dihantar ke hospital untuk rawatan. PDRM juga telah membuat 1,453 pematuhan prosedur operasi standard SOP bagi mereka yang menjalani kuarantin di rumah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan Datuk Seri Najib Tun Razak membayar tunggakan cukai pendapatan tambahannya berjumlah 1.69 bilion ringgit kepada kerajaan serta-merta. Ia susulan keputusan mahkamah membenarkan permohonan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN untuk mendapatkan penghakiman terus berhubung saman dikemukakan terhadap Datuk Seri Najib bagi menuntut jumlah tunggakan tersebut. Permohonan itu bermakna kes berkenaan tidak perlu melalui perbicaraan di mahkamah. Hakim Datuk Ahmad Bacir memutuskan perkara itu selepas mendapati jumlah tunggakan cukai pendapatan tambahan tersebut perlu dikenakan dan dibayar oleh Datuk Seri Najib sebagai hutang kepada kerajaan. Mengikut Seksyen 106-3 Akta Cukai Pendapatan, mahkamah tidak boleh memenuhi permohonan defendant untuk mendengar rayuan terhadap jumlah tunggakan yang dipertikai Datuk Seri Najib. Bagaimanapun, defendant masih boleh mengemukakan rayuan berhubung jumlah dipertikai itu kepada Suruhanjaya Khas Cukai Pendapatan. Mahkamah terus memerintahkan defendant membayar kos mahkamah sebanyak RM15,000 kepada LHDN. Pada 25 Jun tahun lalu, kerajaan memfailkan saman terhadap Datuk Seri Najib bagi menuntut bayaran RM1.69 bilion cukai pendapatan yang masih tertunggak bagi tahun taksiran 2011 hingga 2017. Cadangan meletakkan silibus pendidikan rukun negara dalam sistem pendidikan negara sedang dibincang Kementerian Perpaduan Negara bersama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata, langkah itu bertujuan memperkasa perpaduan dan integrasi nasional dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa, sekaligus mengekang isu perkauman dan ekstremisme. Kalau dulu kita ada pendidikan sivik, masa saya dulu ada pendidikan tata negara, kita nak masukkan balik supaya dapat dipertimbangkan terutama daripada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kita serapkan kembali pendidikan rukun negara ke sistem pendidikan negara melalui sekolah-sekolah di sekolah rendah dan sekolah menengah dan aktiviti Sekretariat Rukun Negara bersama dengan pihak Kementerian Pengajian Tinggi. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Wakil Tampin Datuk Dr. Hassan Bahrum. Dalam pada itu, Datuk Halimah berkata kementeriannya komited untuk mewujudkan lebih banyak bandaraya perpaduan. Ketika ini, hanya Kuching Sarawak memiliki status berkenaan. Perbincangan mengenainya sedang dilakukan bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Lima prinsip rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Bertemu kembali. Polis Diraja Malaysia PDRM memohon 1,300 kamera badan dan 1,000 senjata tidak membawa maut menerusi rancangan Malaysia ke-12 bagi tahun 2021. Pengarah Jabatan Logistik dan Teknologi Bukit Aman, Datuk Seri Rosli Abdul Rahman berkata, penggunaan kamera badan pada tahun 2014 sebagai langkah percubaan. Kita beli pada masa itu untuk tujuan macam trial lah. POC dan sebagainya. Jadi kita dapati bahawa memanglah dengan penggunaan body worn camera ini kita mamak berguna kepada frontliners kita, MPV, URB. Inilah frontliner kita yang utama. Kaulah GD kita yang duduk di rondaan di bawah sana. Dan kita dapati bahawa body worn camera yang amat berguna dan juga untuk tujuan-tujuan lain. Katalah contoh untuk pegawai-pegawai penyiasat yang pergi membuat satu pemeriksaan di rumah dan sebagainya. Jadi body worn camera ini boleh digunakan untuk melihat juga apakah tingkah laku yang dilakukan oleh anggota-anggota PDRM. Selain itu, polis juga mengenal pasti dua jenis pistol iaitu pistol perenjat elektrik dan net gun yang tidak membawa maut. Untuk 1,000 unit yang pertama ini mencukupilah untuk digunakan oleh frontliners kita, terutama zaman MPV kita,
unit ronda bermotosikal, oleh JSJ kita, oleh narkotik kita dan sebagainya. Jika berlaku bertubat tangkapan yang suspek atau orang tertentu tidak menggunakan senjata api lah, gunakan parang misalnya, dan kita boleh gunakan dua jenis non-lethal weapon ini. Keputusan penggunaan kedua-dua peralatan berkenaan secara menyeluruh diberikan kepada pegawai dan anggota bagi melaksanakan tugas harian. Sementara itu, PDRM melaksanakan pemasangan kamera litar tertutup CCTV dengan membelanjakan RM6.3 juta setahun di 28 lokasi. Beliau menjelaskannya pada sidang media Jabatan Logistik dan Teknologi di Bukit Aman. Dalam pada itu, polis terus mencadangkan perolehan menambah kamera litar tertutup CCTV sempena sidang kemuncak Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC 2020. Itu juga pidana selaku Jawatankuasa Keselamatan dan Trafik telah diminta untuk mengkaji keperluan CCTV keselamatan di sekitar KLCC dan Bukit Bintang sempena persidangan APEC 2020. Persidangan APEC 2020 ini yang mana yang telah dijadualkan semula mungkin pada awal tahun 2021. Walaupun begitu, kita telah membuat perancangan dan persiapan untuk memperlekatkan perkara-perkara ini demi untuk keselamatan delegasi APEC nanti. Dan telah mencadangkan perolehan CCTV ini dan sistem pelbagai fungsi termasuk facial recognition dan automatic number plate recognition untuk meningkatkan keselamatan sempena persidangan APEC nanti. Program Skim Perantisan Nasional SPN yang menyediakan lebih 10,000 peluang pengalaman bekerja kepada golongan belia di sektor swasta dan syarikat berkaitan kerajaan dilancarkan semalam. Ia inisiatif kolaborasi rentas kementerian yang diterajui Kementerian Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Sumber Manusia serta Kementerian Kerja Raya. Jelas Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican, SPN merupakan penampan kepada syarikat-syarikat yang kini mengalami kesukaran. Satu daripadanya adalah dengan menyediakan peluang latihan dan perantisan yang boleh mengurangkan kadar pengangguran. Sebab dalam tempoh-tempoh pasca COVID-19 ni, untuk membuat penyediaan kata employment dalam bentuk full skill kadang-kadang berdepan dengan serba kesukaran oleh syarikat-syarikat. Tapi salah satu daripada cushion penampan adalah untuk menyediakan kata perantis ataupun traineeship, apprenticeship yang memungkinkan kata pendapatan ini akan mengurangkan kata unemployment rate. Datuk Seri Rizal merasmikan skim perantisan nasional di Putrajaya. Hadir sama Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. SPN terbuka kepada belia berumur 35 tahun dan ke bawah sama ada lepasan sijil pelajaran Malaysia, sijil kemahiran, graduan diploma atau ijazah sarjana muda. Selain Thailand, Malaysia turut dipuji kerana melaksanakan pakej rangsangan ekonomi yang dianggap luar biasa. Pengiktirafan diberi kumpulan Bank Dunia dalam laporan prospek ekonomi global bagi Jun 2020. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, laporan itu menyebut Malaysia dan Thailand telah melaksanakan pakej rangsangan ekonomi luar biasa yang menyamai 17 dan 13% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Tambah beliau, berdasarkan pencapaian setakat ini, respons melalui inisiatif prihatin dan penjana adalah tepat dan bersesuaian. Perkembangan positif itu juga disokong oleh kerancakan aktiviti ekonomi dan perkhidmatan yang beransur pulih dan meningkat dalam bulan yang mendatang. Selain itu, bukti lain pemulihan ekonomi ialah laporan Jabatan Perangkawan Malaysia DOSM bagi jualan perdagangan borang runcit bagi Mei tahun ini di tahap 84.4 bilion ringgit. Ketika berada di sekolah, anda dilarang berkumpul dengan kawan-kawan dalam kedudukan rapat atau bersentuhan. Tiada perhimpunan akan dijalankan buat sementara waktu. Segala aktiviti sukan juga ditangguhkan. Semasa menuju ke kelas, anda hendaklah berjalan dalam jarak 1 meter di antara satu sama lain. Perjalanan adalah dalam satu arah sahaja. Barisan arah yang berlawanan perlu mengikut jalan yang lain.
Di tangga, para murid hendaklah bergerak dalam satu barisan. Pergerakan menaiki dan menuruni tangga mengikut laluan terarah. Di dalam kelas, murid akan dipecahkan kepada bilangan yang lebih kecil. Penjarakan sosial 1 meter hendaklah sentiasa diamalkan sepanjang berada di sekolah. Ikuti siri video berikutnya untuk mengetahui prosedur-prosedur berkaitan persekolahan. Berita luar negara. Anggota bomba tidak dibenam memasuki bangunan konsulat China di Houston, Texas ketika mereka cuba memasukinya. Berikutan laporan mengatakan dokumen dibakar dalam bakul sampah di laman bangunan. Amerika Syarikat mengarahkan Beijing menutup konsulatnya berhubung dakwaan operasi pengintipan. Konsulat China di Houston didakwa meningkatkan operasi pengintipan dan secara dramatik meningkatkan ketegangan diplomatik antara kuasa besar yang berseteru itu. Pengumuman semalam meningkatkan kemarahan Beijing yang berikrar akan bertindak balas ketika kedua-dua negara itu bertelagah berhubung banyak isu dari perdagangan sehinggalah pandemik COVID-19 dan polisi China di Hong Kong, Xinjiang serta Laut China Selatan. Jurucakap Jabatan Negara Morgan Ortagus berkata, arahan supaya menutup konsulat China di Houston bertujuan melindungi hak cipta intelektual Amerika dan maklumat peribadi rakyat Amerika. Beliau menambah, di bawah Konvensyen Vienna, negara mempunyai tanggungjawab untuk campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara yang menerima tetapi tidak ada perincian lebih lanjut tentang sebab keputusan itu diambil. Dalam satu lagi kenyataan, Jabatan Negara berkata, China telah bertahun-tahun melakukan operasi pengintipan dan mempengaruhi secara besar-besaran di seluruh Amerika Syarikat. Dalam perkembangan lain di Amerika Syarikat, ejen persekutuan dan penunjuk perasaan bertempur di Portland, Oregon untuk malam ke-54 berturut-turut. Penunjuk perasaan berkumpul menentang kekejaman polis. Tindakan keras persekutuan di Portland menghidupkan kembali penunjuk perasaan. Tunjuk perasaan sebelum ini di Portland dan kebanyakan tempat di Amerika Syarikat bertujuan mengutuk perkauman dan kekejaman polis selepas kematian seorang lelaki Afrika Amerika, George Floyd, di tangan pegawai polis kulit putih sudah kurang menyengat sejak awal bulan ini. Tetapi kemudian timbul laporan menyebut muncul pegawai persekutuan berpakaian peceloreng yang menyumbat penunjuk perasaan Portland ke dalam kenderaan tanpa pelekat. Sekarang, penunjuk perasaan kembali bersemangat dengan beribu-ribu orang datang setiap hari untuk bertempur dengan polis sehingga lewat malam. Ejen yang dihantar dari Jabatan Keselamatan Dalam Negara menggunakan gas pembenih mata, peluru getah, peletup yang mengeluarkan cahaya terang dan bunyi yang kuat serta senjata lain untuk menyuraikan orang ramai pada waktu malam. Di Filipina, wartawan veteran Maria Ressa yang lantang mengkritik Presiden Rodrigo Duterte mengaku tidak bersalah di atas pertuduhan tidak membayar cukai. Ressa menganggap pertuduhan itu bermotifkan politik selain cuba menekan beliau dan wartawan Filipina secara amnya. Because if I don't get justice now, I will get it later because I know that these charges are politically motivated. It is meant to harass, to intimidate. It is meant to be a war of attrition to try to make us afraid to keep reporting. And the best response to it is to keep reporting. Ressa, 56 tahun dan agensi beritanya Rappler menjadi sasaran pentadbiran Duterte dengan pelbagai dakwaan jenayah. Rappler kerap mengkritik Duterte, terutama polisi kerajaan Filipina memerangi penyalahgunaan dadah yang telah membunuh ribuan pengedar dan penagih. Ressa yang juga bekas wartawan CNN menghadapi pelbagai tuduhan berkaitan cukai dan boleh dipenjarakan selama 6 tahun jika didapati bersalah. Dalam pada itu, pergerakan menyokong Ressa telah melancarkan petisyen yang berjaya mengumpul 10,000 tanda tangan menuntut agar tuduhan ke atas Ressa digugurkan. Mereka juga meminta Presiden Donald Trump campur tangan di dalam kes itu bagi melindungi wartawan. Selepas hampir 5 dekad, pesaing pesawat Boeing 747-400 yang berkhidmat untuk Qantas
akhirnya mengucapkan selamat tinggal. Penggunaan Boeing 747-400 bermula sejak 1971. Kini ditamatkan 6 bulan lebih awal daripada jadual akibat penularan pandemik COVID-19. Pesawat ini banyak berjasa kepada dunia penerbangan Australia, UMNIA, dan khususnya kepada syarikat penerbangan Qantas. Pesawat 747-400 terlibat dalam banyak penerbangan penting, termasuk membawa pulang 674 rakyat Australia terlibat taufan Tracy di Darwin pada tahun 1974. Tidak ketinggalan penerbangan amal membawa bekalan perubatan ke Indonesia ketika dilanda tsunami 2004. Ia juga digunakan bagi membawa keluar warga Australia yang terperangkap krisis politik Mesir pada 2011. Kali terakhir, ia membawa pulang rakyat Australia dari Wuhan, China pada Disember 2019. Ia membuat penerbangan terakhir semalam dan selepas ini penggunaan model itu akan dihentikan. Saksikan Berita Parlimen setiap Isnin hingga Khamis 10.30 malam di saluran berita RTM dan TV1. Baik, berita sukan. Penyertaan pemain muda negara Wan Ahmad Kuzri, Wan Ahmad Kamal dalam kem latihan pusat fasa 2 yang dijadual 3 Ogos ini masih samar. Ini kerana FAM perlu berbincang terlebih dahulu dengan kelab naungan pemain terbabit di Amerika Syarikat selain berdepan kekangan prosedur akibat COVID-19. And it's another thing we have to discuss with him and his club. Obviously, the club has the right to retain him if they want, and if he does go back, as I say, we're trying to minimise the travelling and the quarantine and all those sorts of things. So we'll work together with him and his family and his club and try and find the best solution. But I'd definitely like him to be part of the next call-up if he possibly can. Menurut Brad Maloney, Wan Kuzri yang beraksi bersama Akademi Bola Sepak St. Louis, Amerika menyertai latihan bersama skuad negara sejak Khamis lalu. Latihan pusat fasa 1 pula akan berakhir Ahad ini. Dalam perkembangan lain, Maloney terus mengesahkan pasukannya masih belum sedia mengadakan sebarang aksi persahabatan sepanjang kem latihan. Biarpun legenda perlumbaan motosikal Valentino Rossi dispekulasi akan menyertai Petronas Sepang Racing Team, namun ia tidak bermakna peluang buat Hafiz Syahrin Abdullah masuk ke kem MotoGP pasukan tertutup. Yang pasti Hafiz perlu melengkapkan kriteria ditetapkan terlebih dahulu, iaitu menamatkan saingan Moto2 2020 dalam kelompok 5 terbaik keseluruhan. Menurut Prinsipal Petronas SRT, Datuk Razlan Razali, secara prinsipnya Hafiz akan diserap dalam pasukan Moto2. Beliau mungkin boleh ke MotoGP jika Petronas SRT ada masalah dengan penggantian Fabio Quartararo atau penyertaan Valentino. Datuk Razlan berkata, kebiasaannya semua pelumba negara berbakat akan dimasukkan ke Moto2 sebelum prestasinya dikembangkan untuk ke MotoGP. Hafiz yang kembali menyertai kelas pertengahan Moto2 tahun ini bersama pasukan India Aspar tim Moto2 mempamerkan tunggangan memberangsangkan di Grand Prix Spanyol minggu lalu dengan melepasi garisan penamat di tempat ke-6. Keputusan diraihnya di Lita Jerez itu lebih baik berbanding perlumbaan pusingan pembuka tirai musim 2020 di GP Qatar Mac lalu. Kem Moto2 Petronas SRT ketika ini diwakili pelumba Spanyol Javi Vierga dan Jack Dixon dari Britain. Dalam pada itu, Petronas SRT menegaskan selain berusaha mendapatkan khidmat Valentino Rossi, pasukan ada rancangan alternatif. Datuk Razlan kini sedang menilai prestasi 5 pelumba terbaik di Moto2 yang dirasakan mampu mengisi slot ditinggalkan Fabio Quartararo. Juara dunia 7 kali MotoGP Valentino Rossi sebelum ini dikhabarkan akan berpindah ke pasukan satelit Yamaha Petronas SRT mengisi kekosongan yang ditinggalkan Fabio Quartararo selepas Quartararo mengikat perjanjian dengan Yamaha selama 2 tahun. Namun Rossi yang sepatutnya memuktamadkan keputusannya sebelum perlumbaan MotoGP Spanyol tidak berbuat sedemikian. Bagi saya, kita tak
rush sebab jika rider kita ada ataupun rider Moto2 sana yang kita fikir ada, semua menunggu dan semua kalau rider yang kita nak, kalau kita approach mereka dan nak minta mereka untuk duduk bersama kita, saya percaya kita akan dapat mereka. Petronas SRT menyediakan pakej menarik seperti dimiliki oleh Quartararo dan Franco Morbidelli sekaligus menjadi penarik terbaik bagi mana-mana rookie yang mahu menyertai pasukannya. Skuad bowling Padang Negara dijangka menggunakan khidmat pemain pelapis sekiranya sukan itu dipertandingkan pada Sukan C ke-31 di Vietnam tahun hadapan. Menurut Ketua Jurulatih Skuad Bowling Padang Kebangsaan Zuraidi Putih, barisan atlet akan dibentuk daripada peserta Sukan Malaysia Sukma Johor 2020. Pembentukan skuad akan dibuat selepas menerima keputusan daripada tuan rumah Vietnam berhubung penyenaraian acara berkenaan dalam tamasya sukan terbabit. Zuraidi mahu skuad elit sedia ada memberi tumpuan kepada beberapa kejohanan utama termasuk World Bowls di Australia dan kejohanan Asia di China. Kejohanan itu nanti bakal menjadi medan pemilihan ke Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham, England. Baik, berita pagi berakhir di sini. Kekal bersama berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Terus waspada dan ambil langkah pencegahan serta patuhi SOP bagi elak jangkitan COVID-19. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Salam hormat. Kita jumpa lagi.